Satu yang saya nak menegaskan, perkara yang telah pun dibangkit oleh pihak Tan Sri ialah mereka, pihak audit mempunyai tim ataupun pasukan yang terhad hanya boleh membuat sampling yang kecil tiap-tiap kali. So, jabatan-jabatan yang ada dalam kementerian-kementerian dan juga badan-badan kerajaan beratus-ratus, mungkin beribu-ribu. Tapi buat kali ini hanya projek yang disiasat ataupun diaudit 160 saja. Dan ini yang mengecewakan kerana hanya dalam tiap-tiap sampling, tiap-tiap kali audit dijalankan, kita mendapat pelbagai jenis skandal yang dikeluarkan yang tidak dapat diterima oleh orang ramai. Barang-barang yang dikatakan harga RM100 ataupun bajet RM100 dibeli dengan harga RM3,780. Jam dinding. Sebelum ni kita dengar teropong RM1,900 dibeli dengan harga RM42,000. Perkara-perkara seperti ini sebenarnya tidak patut berlaku. Jawapan yang diberikan oleh pihak pegawai, cuai. Tak tahu harga, tak ada buat semakan. Tapi apa yang kita rasa lebih lagi, mengapa perkara ini berlaku tiap-tiap tahun? Kenapa walaupun ketua audit ataupun jabatan audit telah pun bekerja keras untuk mengemukakan, menimbulkan perkara-perkara sebegini, tiap-tiap kali lagi masih berlaku? Itu menjadi soalan yang ada dalam fikiran orang ramai. Dia nak tahu kenapa pihak ketua audit lagu lama yang jenis yang lama tiap-tiap kali dinyanyi semula. Saya duduk dalam PAC 5 tahun saja. Sama dengan Datuk Nur Jaslan. 5 tahun, tapi sekarang saya dah rasa sedikit macam tak ada semangat tau. Sama punya perkara, bawa pengawal datang, sama punya jawapan. So, saya rasa secara rumusan selepas 5 tahun meneliti laporan-laporan daripada pihak PAC, saya hanya boleh membuat rumusan ataupun kesimpulan bahawa tidak ada azam dalam pihak kerajaan untuk mengatasi perkara ini. Tak apalah, sedikit keterisan, biarkan je. Saya ada tanya Tan Sri, apakah tindakan yang selalunya diambil ke atas pihak yang didapati bersalah dalam perkara-perkara yang dibangkitkan? 90% ataupun 95% surat teguran. Surat teguran, itu aja. Kita kena fikir, ketua audit bukan audit semua jabatan, semua kementerian tiap-tiap tahun. Bukan. Dia hanya audit sampling saja. So kalau you nasib baik, you kena sampling, lebih-lebih pun you kena surat teguran saja. That gives me an incentive. Ada insentif untuk teruskan cara saya buat kerja sebelum ini. Saya tak kira sama ada cuai ataupun kurang kecekapan ataupun penyelewengan. Asalkan tidak ada tindakan, mereka akan terus cuai. Tak apalah, surat teguran saja, ambil gaji juga. Ataupun kurang kecekapan, saya tidak akan ada insentif untuk meningkatkan kecekapan saya sendiri. Kerana kerja sama, gaji sama. Ataupun penyelewengan, saya akan teruskan kerana saya tidak akan ditangkap. So, oleh kerana tidak ada azam dalam badan-badan kerajaan untuk mengatasi perkara ini berterusan. Dan sangkaan yang kedua, dan mungkin rakan saya kata sangkaan jahat, tapi sangkaan ini ada dalam fikiran orang ramai. Kerana kalau berlaku kerap kali, kita akan mencurigai sama ada semua yang terlibat dari pegawai sehingga ketuanya ada campur masuk dalam perkara ini. Sebab kalau pegawai bersalah, saya ketua, saya tak ambil tindakan, saya kasih can, adakah saya sebagai ketua juga ada mengambil bahagian dalam apa-apa penyelewengan yang pernah berlaku, yang berlaku di sini. So ini merupakan satu sebab mengapa isu audit setiap kali keluar ramai datang ke
wacana. Sebab orang marah. Dan rakyat mahu supaya pihak kerajaan mengambil tindakan untuk menghapuskan perkara-perkara sebegini. Dan kita hanya boleh harap kepada pihak penguatkuasa kerajaan untuk mungkin menjalankan pihak proses siasatan dengan lebih teliti supaya pihak yang bersalah dapat menjadi satu contoh kepada pihak yang lain. Dan saya rasa kalau kita memang membuat contoh-contoh yang boleh ditunjuk kepada orang ramai bahawa kerajaan ambil tindakan yang keras, kerajaan tidak lagi toleransi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, saya rasa audit-audit yang akan datang, kerja Tan Sri Amrin ni akan menjadi lebih senang sikit. Tak perlu susah sangat. Dan akhir sekali, perkara yang saya rasa bahawa kesemua perkara ini sudah menjadi satu tahap yang mereka tak pedulikan langsung. Ada pihak badan dalam kerajaan yang tidak pedulikan langsung apa yang dibangkitkan oleh kedua audit negara. So bukan saja mereka melayan, okeylah, biasalah. Mereka tak layan langsung. Kita lihat dalam laporan media dan juga laporan dalam ketua audit negara, pihak polis telah hilang 29 buah kenderaan. 44 buah senjata api. Tidak ada laporan. Bila diminta jawapan daripada ketua audit negara, tidak diberikan penjelasan. Bila keluar dalam audit report, media minta tanya kepada pihak polis, jawapan, oh mungkin senjata api jatuh dalam laut. Kalau pihak penguatkuasa pun tidak mengambil tanggungjawab ke atas barang-barang ataupun aset-aset yang ada dalam badan tersebut, apalagi badan-badan yang lain, pejabat-pejabat yang lain. Polis pun tak kisah, saya buat sajalah apa yang saya nak buat. So saya rasa adalah penting kita menegaskan disiplin. Bermula daripada badan-badan penguatkuasa, selepas itu penguatkuasa enforce the discipline ke atas pejabat-pejabat dalam kerajaan. Hanya dengan azam political will tersebut, dan political will perlu bermula daripada pihak menteri. Jangan menteri sokong saja apa yang dikata oleh pihak pengawal. Menteri kena mengambil tanggungjawab ke atas segala yang berlaku dalam kementerian mereka. Mereka tak boleh jawab, oh ini kerja-kerja pegawai, saya menteri, saya tak kisah. Saya tak ambil tahu. Tak boleh. Seorang menteri yang bertanggungjawab perlu mengambil tahu ataupun mengambil berat tentang perkara-perkara sebegini supaya ianya tidak berlaku bertahun-tahun kerap kali. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Sina kerana telah pun menjemput saya petang ini. Terima kasih.